Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah yang dihormati dan dikasihi para pentadbir serta AJK Masjid Syekh Ahmad Nusari dan juga ashabul fadilah, tuan-tuan imam, para ustaz serta ahli jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana diberinya kita hidayah dan rahmat, dapatlah kita bersama-sama saling tolong menolong untuk berbakti kepadanya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita beriktikaf di rumah Allah ini dan kita akan cuba berkongsi sedikit sebanyak ala kadar kemampuan yang Dia anugerahkan kepada kita. Kita menggunakan kitab Tuhfatur Raghibin, muka surat 39, betul yang ke 12. Jadi kita masih lagi membaca sedikit sebanyak berkaitan dengan i'tiqad kaum Jabariyah. Jadi kaum Jabariyah ini salah satu kaum atau golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab apa mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah? Diterangkanlah dalam kitab ni, salah satunya berkaitan dengan akidah mereka tu. Dan mereka ini pula ada 12 pecahan mengikut kajian ulama ni lah. Jadi malam ni kita masuk yang ke-12, sebahagian pecahan i'tiqad mereka itu, yakni golongan Jabariyah. Yang ke-12 setengah daripada mereka itu, yakni golongan Jabariyah, beriktikad bahawasanya segala harta dunia itu bersekutu atau berkongsi. Dia kata dalam Arabnya mustarikun, yakni berkongsi antara segala manusia, sebab pusaka daripada Adam dan Siti Hawa. Maka barang siapa mengambil akan suatu daripadanya, daripada harta dunia ni, maka ia itu haknya, yakni kepunyaannya, tiada harus, mana tidak dibenarkan bagi seseorang menegahkannya. Jadi dia kata i'tiqad mereka, dia kata segala harta dalam dunia ni kita kongsi bersama. Kita kongsi
bersama i'tiqad kepercayaan. Sebab dia kata kita ni semuanya anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ini dunia ni, harta dunia ni harta pesaka tok nenek kita. Mana? Jadi siapa-siapa ambil barang orang tak salah. Jadi kita pergi masuk kedai ambil barang ni, tak payah bayar. Sebab nenek aku punya, tok aku punya. Kan sama pesaka je. Pergi apa mana-mana pun nampak buah sangking ambil je. Sebab harta pesaka tok nenek semua kita punya bersama. Kongsi bersama. Ni teruk pada komunis lagi lah. Jadi i'tiqad ni parah pada komunis ni. Jadi i'tiqad ni jadi kafir kerana kita dah tahu dalam Quran, dalam sunnah kan, apa yang tulis oleh para ulama kan. Jadi kita ni harta orang, kita nak ambil kena minta izin. Sama ada kita kena beli ke, macam baru dia sah menjadi milik kita. Bukan main tarab macam tu je, berkongsi semua. Dia ini semua i'tiqad yang kufur. Sedangkan dalam syariat Islam kita ni ada hukum faraid. Ada hukum faraid. Jadi ini satu i'tiqad yang kufur kerana dia menghalalkan perkara yang haram. Jadi mencuri itu tak berdosa dah. Mencuri, merampas tu barang orang dia tak termasuk berdosa. Jadi maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Sebab apa kufur? Kerana dia menghalalkan perkara yang Allah haram. Ini menghalalkan perbuatan mencuri. Walaupun dia kata dia tak mencuri, tapi dah mencuri dah tu, ambil barang orang tanpa izin. Jadi halal. Bila menghalalkan benda yang Allah haramkan, maka i'tiqad begitu menyebabkan kufur. Okey. 13. Setengah daripada mereka itu yakni orang Jabariyah, fahaman Jabariyah, beriktikad bahawa barang siapa belajar ilmu, dia penuntut ilmu, ia jadi syarik. Apa dia syarikun? Yakni bersekutu, ini berkongsi juga pada segala harta manusia. Maka barang siapa menegahnya, menghalang penuntut ilmu ni mengambil barang orang lain, ia yang menegah tu jadi kafir. Maka i'tiqad demikian itu kufur. Yang tadi yang nombor 12 tu umum. Sama ada kita ni penuntut ilmu ke bukan penuntut ilmu ke, lelaki ke perempuan ke, jadi semuanya kita berkongsi harta. Sebab harta pusaka Nabi Adam dengan Hawa umum. Yang nombor 13 ni dia khusus. Jadi kalau orang tu dia penuntut ilmu, maka dia berkongsi dengan harta. Katalah dalam taman ni ada penuntut ilmu, pelajar tahfiz ke, penuntut apalah, penuntut ilmu tak kira lah, kalau ambil umum lah kan, penuntut ilmu. Maka dia kalau datang rumah tuan-tuan ambil barang tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh larang. Kalau tuan-tuan larang jadi kafir tuan-tuan. Jadi kafir. Ada kata gitu. Saya ulang balik. 13. Setengah daripada mereka itu, mana sebahagian daripada fahaman i'tiqad Jabariyah, beriktikad bahawa barang siapa belajar ilmu, ini penuntut ilmu, ia jadi syarik. Penuntut ni dia jadi berkongsi, bersekutu pada segala harta manusia. Harta kan. Siapa menegahnya, siapa melarang penuntut ilmu ambil barang orang, ia yang menghalang tu jadi kafir. Jadi kalau polis tangkap budak tu, polis tu dikafir. Pasal dah dia ada hak, dia berkongsi. Boleh faham tak? Jadi maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Undang-undang sivil pun salah. Undang-undang agama lagi lah salah kan. Undang sivil betul, sivil dengar orang cakap sivil, saya pun cakap je lah. Undang-undang sivil pun salah. Jadi kalau ada pelajar-pelajar datang rumah kita,
Dia ambil barang kita, bawa lari motor kita ke, ambil kasut kita ke, apa saja dia ambil, tak boleh larang. Ini kata sebahagian i'tiqad Jabariyah. Jadi kalau kita larang, kita jadi kafir. Kita jadi kafir. Jadi i'tiqad ni, fahaman ni menyebabkan kufur, terkeluar daripada Islam. Sama yang tadi lah. Sebab dia menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Undang-undang sivil pun tak salah dah. Kadang kita ni kan, ni lebay mengaji tak habis kan. Bukan lebay sini, lebay tempat lain. Ya, kadang dia salah bismillah. Dia kena saman tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia langgar lampu merah ke apalah, salah ke jalan raya. Polis tahan dia. Encik tahu tak salah? Tahu. Lepas tu dia tanya polis tu. Dia marah belakang. Ini undang-undang dunia je. Kan? Orang tak semayang kita tak tangkap. Dia marah polis tu lah. Ada orang macam tu kan. Kata ni undang-undang dunia je. Langgar lampu merah ni. Kau berdosa pun. Itu orang tak semayang, kenapa tak nak ni? Tak tangkap. Puak tu je ni tak faham kan. Kan Allah tu Rabbul Alamin, mentadbir sekalian alam. Jadi kadang tak kena lah. Sebab tugas polis tu dia menguatkuasa undang-undang raya tu. Yang ku sanggup paut ditanya tak ngaji fardu ain ke, tak itu tak ini kan. Dia ini orang tu kita kata tu dia punya syariat, tarekat, hakikat, makrifat dia tak dia letak pada tempat yang betul. Dia tak letak tempat yang betul. Jadi banyak lawan macam tu, dia silap faham. Mana dia tak ada adab. Dia tak ada adab dengan, bukan tak ada adab dengan tu, tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam ringan tapi dia tak ada adab. Kerana Allah yang menyusun begitu. Kenapa dia pertikaikan apa tu, mengaku salah sudahlah. Wallahu a'lam bisawab. Yang saya mengaji macam itulah. Orang lain mengaji tidak tahu. Ya, jadi kita tu salah buat perangai macam tu. Kan, bila kena tahan, jangan cerita mana lebih berdosa, tuan tak semayang ke saya langgar lampu merah, terkebil-kebil tuan tu. Tuan semayang tak? Tanya lah tuan tu semayang tak semayang. Mana lebih berdosa, langgar lampu merah ke tak semayang? Mana ni kan. Itu wallahu a'lam lah. Tapi yang Tok Bu saya ngajar tak salah, buat perbuatan tu salah kerana bukan tempatnya. Dia ada tempat dia kan. Jadi Tuhan susun alam ni sesuai pada tempat dia. Supaya macam ni jugalah. Kan. Jadi kalau i'tiqad macam ni, polis larang orang budak-budak buat mencuri, polis tu jadi kafir. Hakim jatuhkan hukuman awak dapati bersalah kerana merompak, kerana makan rasuah, kafir pula hakim tu, tak pasal-pasal. Tak ada sangkut paut dengan akidah. Jadi inilah dia katakan fahaman ahli bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Okey. Ke-14, setengah daripada mereka itu beriktikad bahawa tiada sesuatu yang difardukan Allah Ta'ala atas segala hambanya. Dia kata tak ada satu benda pun Allah Ta'ala wajib pada hamba dia, manusia dan jin ni. Jika dikendakinya, kalau hamba tu nak, diperbuatnya. Dan jika tiada dikendakinya, tiada diperbuatnya. Dia macam semayang. Dia kata setengah itu kan, dia kata Allah tak wajibkan kita sesuatu pun. Semayang tak wajib, tutup aurat tak wajib, pergi haji tak wajib, zakat tak wajib, puasa Ramadan tak wajib. Tak ada satu kewajipan yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita. Jadi kalau hamba tu nak buat, buatlah. Tak nak buat pun tak buat. Berasa nak semayang, semayang. Berasa tak nak semayang, tak nak semayang. Berasa nak minum arak, minum arak. Berasa nak minum air mineral, minumlah. Dia tak ada masalah. Berasa nak taat kat mak bapak, taatlah. Berasa nak derhaka, derhakalah. Ikut sukalah. Faham? Jadi ini i'tiqad yang
kufur. Sebab kita tahu dah rukun Islam 5, itu yang basic. Mengucap 5 syahadah, semayang fardu 5 waktu, zakat, puasa bulan Ramadan, pergi haji bagi yang mampu. Itu yang basic rukun Islam. Jadi i'tiqad ni sudah menafikan kewajipan rukun Islam. Bahkan yang fardu ni termasuklah beriman, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya qada dan qadar, kan itu fardu tu. Fardu ain. Percaya pada rasul-rasul, kitab-kitab. Jadi kalau rasa nak percaya, percaya. Rasa tak percaya pun tak apa. Kalau sekarang ni mungkin kot dipanggil fahaman liberal kot. Agaknya lah. Agaknya. Kan? Ni kan dia boleh berlaku. Ni liberal kan? Liberal pun terbuka kan? Liberal terbuka ke sama? Terbuka. Liberal kan terbuka. Boleh berlaku. Yang kita baca itu hari sampaikan dalam akidah mereka ni, orang yang syirik dengan Allah pun Allah boleh ampun. Akidah Jabariyah, akidah yang sebelum kita baca ni. Sedangkan kita dalam Quran sebut dah Allah tak mengampun dosa orang yang menyengutukan dia, mentak ada beriktikad ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Lain pada dosa tu Allah boleh ampun. Jadi maknanya benda liberal ke plural ke ikut sukalah apa nak sebut pun, asalkan benda tu sesat, benda tu dah ada wujud dah sebelum ni. Sebelum ni pun dah ada, cuma dia tukar nama, dia modified dia. Dia tukar nama, nampak cantik sikit, kan, nampak intelek sikit, kan. Dia kalau berani petikai agama tu, dia nampak intelek lah. Dia berani petikai agama, akhirnya orang tu cerdik pandai dah tu. Ni pahaman yang sesat. Kalau ikutnya dia kata jumud, tak berkembang. Dia punya pahaman tu, pahaman yang sesat. Jadi kena sebab tu saya cerita itu hari, kalau orang-orang biasa-biasa dia belajar ilmu tak nak semayang, dia punya sesat dia tu. Ilmu semayang batin, nikah batin. Kalau yang cerdik tu ilmu jenis tu pula. Ilmu apa? Ilmu macam ni lah, ilmu yang semuanya sama lah. Dia mempertikaikan, dia boleh modify hukum-hukum Tuhan. Tu dia punya jadi etis. Tu kira golongan cerdik pandai pula. Semuanya berasal daripada iblis. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kita fardu belajar ilmu akidah. Jadi kalau buat Jabariyah nak belajar ilmu akidah pun boleh, tak nak belajar pun boleh. Bangun pagi tanya hati, aku nak sembahyang subuh ke tak? Tak nak, tak payah semayang, sebab tak wajib. Nak semayang? Okey, nak semayang dah. Aku nak semayang, tak ada semayang, berasa sebab dia kata tak ada apa yang Allah wajib. Aku nak semayang fardu, tak payah ambil uduk. Boleh, kan? Aku nak ambil uduk je, semayang tak nak pun boleh. Kalau akidah ni lah, tak ada satu pun yang Allah wajibkan. Kan? Nak menikah tak perlu wali, tak perlu saksi, tak perlu ijab, tak perlu qabul, main ehem pun boleh. Kan? Kita kan ada lafaz ijab qabul ke, dia tak perlu. Kan? Dia tak perlu dah. Jadi ini i'tiqad ini kufur. Jadi rosak peraturan makhluk manusia ni, peraturan hidup kita jadi rosak. Akidah begini. 15 dia kata, betul lagi ya. Setengah daripada mereka itu, yakni golongan Jabariyah, beriktikad bahawa hamba tiada taklif, mana tiada diberi satu bebanan, tanggungjawab dalam syariat lain daripada iman dan kufur, maka i'tiqad demikian itu kufur. Jadi dia kata Allah Ta'ala tak memberat kita, tak mewajib pada kita melainkan untuk beriman. Dan jangan kufur. Mesti beriman dan jangan kufur. Tapi kalau kau tak semayang tak wajib, puasa tak wajib, berzakat tak wajib, dia beriman je, percaya cukup. Sebab iman ni percaya je. Tasdiqul biqalbi, kan, mana
hati menerima apa yang tu semua benar berlaku. Tapi semayang tak wajib, haji tak wajib, tutup aurat tak wajib. Itu saja. Dan jangan kufur. Jadi hukum syariat tak perlu buat. Kan? Tak perlu lagi kita nak apa ni? Ada jual beli dengan cara yang mengikut peraturan syariat. Semua tak perlu lagi. Itu tak wajib. Itu tak wajib. Jadi kalau sewa rumah tak bayar sewa pun tak berdosa. Nak cuma salah segi undang-undang dunia aja. Sewa rumah berbulan-bulan tak nak bayar. Lepas tu nak tinggalkan rumah orang, ada apa ni? Dia pasang je pipe. Berhari-hari tuan rumah menentang, mana apa benda tak ada. Pipe pasang dah melambung bil lain. Berdosa ke tak? Jadi segi Jabariyah tak berdosa, sebab Allah tak wajibkan kita buat baik. Allah wajibkan kita beriman je. Allah melarang kita kufur. Kan? Jadi ini ataupun dia punya etikad tak ada satu pun benda yang Allah wajibkan. Jadi kalau kau nak bayar rumah sewa pun boleh, tak nak bayar pun tak berdosa. Mampus tuan rumah. Nak kan? Mati tuan rumah macam ni dah kan? Buat rumah sewa banyak kan? Sebulan buat. Kalau kena buat Jabariyah menyewa, mati kita. Sebab dia tak berdosa. Ahli sunnah pun ramai yang punah tak bayar sewa. Kalau etikad Jabariyah ni, agaknya yang ahli sunnah tak nak bayar ni mungkin kot ada channel Jabariyah agaknya. Parah kan? Orang tegur dia kata dosa pahala hak Tuhan, kau jangan campur tangan. Kita beritahu apa yang kau buat ni berdosa, kau jangan campur kerja Tuhan. Dosa pahala tu Allah Ta'ala punya. Kau pandai-pandai nak kata aku berdosa. Dia buat benda haram, mencuri ke, makan rasuah ke, macam-macam lah, berzina ke, kau buat ni berdosa haram, nanti masuk neraka. Kau jangan campur kerja Tuhan. Oi, punyalah sombong kan. Ni dia punya sombong kan. Orang beritahu benda buat tu berdosa, dia kata jangan campur kerja Tuhan. Ini semuanya adik-beradik Jabariyah juga kot kan. Dia punya pahaman tu, pemikiran tu. Mungkinlah yang kawan dengan yang duduk dekat tu jin Jabariyah duduk dekat dia. Kan gini hidup lama. Kan? Dia macam-macam kan. Kau jangan campur kerja Tuhan. Kan, jangan campur kerja Tuhan kata. Bukan kita bukan ada hak nak masukkan dalam syurga neraka. Cuma bagi tahu yang dia buat tu benda berdosa, boleh masuk neraka. Itulah tugas amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lepas tu ramai nak penyokong dia. Betul, jangan campur kerja Tuhan, dia kata kan? Jangan campur, dosa pahala ni hak Allah Ta'ala, jangan campur kan? Jadi orang yang buat begitu sebenarnya dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia cakap begitu makna dia sombong dengan Allah Ta'ala. Supaya macam iblis, aba wastakbara, dia menolak dan dia sombong, membesarkan diri. Itu sama lah tu. Jadi banyak orang cakap macam tu. 16. Setengah daripada mereka itu, yang ni golongan Jabariyah, beriktikad bahawa suruhan Allah Ta'ala berbuat segala ibadat tiada mewajibkan berulang-ulang mengerjakannya, maka iktikad demikian itu kufur. Jadi dia kata iktikad sebagai Jabariyah, Allah Ta'ala suruh kita buat benda wajib ni tak berulang-ulang. Maknanya kalau kita semayang 5 waktu, semua hidup sekali sudah. Kan? Semua hidup sekali sudahlah. Pasal tak wajib kita nak buat banyak kali. Dulu kita pernah sembahyang subuh, sekarang tak wajib lah, tak payah buat. Jadi kalau tak buat pun tak apalah. Kan? Dulu pernah puasa Ramadan, pernah. Kalau kau tak nak puasa pun boleh, sebab Allah tak suruh kita buat banyak kali. Sekali buat cukup. Kan? Kalau kita mengaji lah, mengaji ulama lah, Imam Nawawi sebagainya, dia kata amalan sunat ni, amalan sunat semua hidup sekali kita dapat buat pun jadilah.
Itu makna kita dah termasuk dalam golongan orang yang mengamalkan ilmu. Amalan sunat. Sembahyang duha sekali semua hidup buat. InsyaAllah besok di Padang Masar besok selamatlah. Makna kita tak dituntut ilmu yang kau ada tu kau amal tak, pasal kita pernah buat amalan sunat seumur hidup sekali. Itu orang malas dah tu. Kalau ambil hak tu kan takat tu ya, memang yang ulama tu dia tu betul, tapi jangan kita silap faham lah. Tapi Jabariyah teruk lagi. Puak Jabariyah ni hak wajib tu semua hidup sekali je. Agaknya yang tak datang sembahyang Jumaat bertahun-tahun tu agaknya ada ilmu Jabariyah kat dia tu. Bertahun-tahun tak datang semayang kan. Tak semayang tu maknanya dia sekali buat tu semua hidup sekali je. Itu adalah tu. Kita dalam ahli sunnah wal jamaah, amalan sunat ya sekurang-kurang sekali dalam semua hidup, sekali buat sudah memadailah. Cuma orang tu tidaklah menjadi orang yang dekat dengan Allah, itu je lah. Dia dipanggil awam muslimin, makna orang Islam yang awam kan, sebab dia sekali buat kan. Jadi bagi orang yang nak berdamping diri dengan Allah, amalan fardu tu memang tak boleh tinggal, dan dia kena membanyakkan amalan sunat supaya dia boleh berdamping diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah kan. Jadi tak wajib sekali semua hidup cukup. Macam haji tak apalah semua hidup sekali bagi yang mampu kan. Jadi kalau semayang susah. Jadi tak wajib berulang-ulang segala ibadat. Tak wajib buat sekali berulang-ulang. 17, setengah daripada mereka itu, yakni Jabariyah, beriktikad bahawa ia syak akan imannya, dia ragu-ragu akan imannya. Katanya bahawa membawa iman dan mengucap syahadah itu adakah menjadi mukmin dan menghilangkan kufur? Maka iktikad yang demikian itu kufur. Sebab iman dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab ilmu usuluddin, mesti jazam, yakni putus, tidak berbelah bahagi. Mana kau beriman tak? Beriman. Percaya pada Allah, percaya. Kita pasti bila kita mengucap lima syahadah, memang dia mukmin dan dia menghilangkan kufur. Bila ada orang dia masuk Islam, dia mengucap lima syahadah. Jadi bagi Jabariyah belum tentu dia beriman. Bagi kita dah Ahli Sunnah wal Jamaah, nah iman mesti putus 100%, tidak ada ragu-ragu. Aku ni beriman ke tak beriman? Tak, aku pun tak confident aku ni beriman. Aku ni sedamah, tak boleh lah. Cuma kita meragui kekuatan iman kita, itu masalah lain. Mungkin iman kita lemah kan, takut Allah cabut iman. Ini satu iktikad yang kufur. Mana dia meragui syak, aku nak beriman ke tak beriman dengan malaikat, sumpama begitulah. Ini kan iktikad yang kufur. Dah mengucap tu tak confirm di Islam lagi. Ini tak boleh. Ini sebahagian iktikad mereka yang kufur. Jadi dalam kitab ni dia tulis sekadar 17 sahaja, sebahagian pecahan-pecahan iktikad golongan Jabariyah. Mana satu golongan, satu fahaman, satu mazhab yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kena tahu supaya kita jangan ada jangan ada cara berfikir seperti mereka. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak perasan cara kita berfikir, cara kita bercakap sama macam Jabariyah, sama Khawarij, tak perasan pasal tak mengaji. Dia tak mengaji benda ni. Itu bahaya. Membahayakan akidah kita. Okey. Kemudian iktikad yang seterusnya, sebahagian golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah dipanggil kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah ambil pada kudrah. Perkataan kudrah, yakni kekuasaan. Sebab apa dipanggil Qadariyah? Sebab fahaman ini
Mereka ini menafikan kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi makhluk ada Allah jadikan makhluk ni, Allah jadikan makhluk ni berkuasa, dan Allah tak campur tangan lagi dah apa yang makhluk tu buat. Faham? Jadi itu sebahagian di pecahan i'tiqad mereka, maka dipanggilkanlah fahaman Qadariyah. Adapun kaum Qadariyah, kalau Qadiriyah itu tarikat Qadiriyah. Nah, tarikat Syekh Abdul Qadir Jilani kan. Ini Qadariyah. Maka iaitu 12 kaum. Ini kata Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah taala, dia kata Qadariyah pun pecah ber 12 pecahan antara i'tiqad mereka. Kan? Jadi cerita Qadariyah ni pun dia berpecah-pecah juga. Mungkin dia pun tak puas hati dengan dia punya pengurusi presiden dia buat grup baru. Yang ni pun tak puas hati buat grup baru. Agaknya lah. Ni agaknya tak puas hati. Ini dia kata aku susah jadi presiden, dia kata aku buat grup baru, aku pun susah untuk guru, aku buat grup. Agaknya lah kan. Mungkin lah. Takkan pecah 12 lah. Mesti dia mula-mulanya ada satu yang asal, jadi tak puas hati, buat satu pahaman, buat satu grup. Boleh jadilah. Kan manusia ni macam itulah dia. Kan. Antara i'tiqad mereka pertama, setengah mereka itu, mana sebahagian daripada golongan Qadariyah itu beriktikad, kerana meyakini 100%. Nah, dia bukan zon, dia bukan syak, dia bukan waham. I'tiqad ni yakin. Ia keyakinan kan, itu barang i'tiqad. Bahawa kudrat hamba, mana kekuasaan, kudrat ni kekuasaan hamba manusia ni atau jin ke, yang baharu. Kudrat hamba yang baharu memberi bekas, yakni memberi kesan. Baharu ni bukan baharu jadi. Baharu ni dipanggil hadis atau hudus, lawan kepada qadim, lawan kepada qidam. Azan. Azan ke? Azan. Nak azan lah. Azan dulu lah. Ambil berkat azan lah. Dah masuk waktu belum? Masuk waktu kan? Bagi azan lah. Syiar. Azan ni kan syiar. Kan? Ada makna bila azan ni larilah syaitan. Kan banyak syaitan sekarang. Bila azan tu lari syaitan. Tak nak azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, ampunlah dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah rabb hadhihi ad-da'wah salatul qa'im ati sayyidina Muhammadin wasilah. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Jadi kita masuk dalam kitab ni. Kita ulang balik. Jadi i'tiqad kaum Qadariyah ni yang pertama kata Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah taala, setengah mereka itu, yakni sebahagian daripada golongan Qadariyah beriktikad bahawa kudrah, ini kudrat, bahasa kalau orang Melayu sebut kudrat, sebenarnya tepatnya kudrah, yang tepatnya sebutan dia kudrah. Kudrah dia kena ta apa, qaf dar ra ta marbutah. Tapi dah jadi slang orang Melayu kudrat. Jadi kudrat atau kekuasaan hamba, i'tikad dia kekuasaan hamba yang baharu. Mana kudrah yang baharu? Apa kerti baharu? Baharu ni bukan baharu jadi. Baharu ni lawan kepada kidam. Kidam ya. Jadi Allah itu bersifat kidam. Jadi Allah itu qadim. Apa kerti qadim? Qadim ni terjemahan bahasa Melayu sedia ada. Maksudnya wujudnya Allah itu tidak didahului oleh tidak ada. Bahasa dulu macam tu. Bahasa dulu macam tu lah kan? Wujudnya Allah tidak didahului oleh tidak ada, ataupun tidak wujudnya Allah tidak didahului oleh permulaan. Maksudnya Allah tu wujud tak ada permulaan, maknanya memang dia wujud. Tak ada siapa jadikan dia. Macam kita nak faham tu, kita lah, kita ni wujud, tapi wujudnya kita asalnya tak ada. Jadi ada permulaan. Wujud kita ada permulaan. Bila ada permulaan, maknanya sebelum mula tu tak ada. Bila mula buat masjid ni, bila mula buat masjid ni, contoh, maknanya bila mula, maksudnya sebelum ni masjid ni tak ada. Sebelum tu masjid ni tak ada. Bila mula buat ni, kan? Bila mula kau belajar sini, contoh, bila mula awak duduk sini, maksud dia sebelum tu dia tak duduk sini, sebelum tu dia tak belajar lagi, sebab ada permulaan. Jadi macam kudrah hamba ni dia baharu, sebab asal usulnya hamba ni tak ada kudrah. Hamba ni tak ada kudrah, tak ada apa-apa. Diri hamba pun tak ada. Kita asal usulnya tak ada ilmu. Keluar pada perut mak kita, mana pandai kita bercakap, mana pandai kita menulis, mana pandai kita kira duit, mana pandai kita nak itu, nak melompat ke, nak berlari, tak ada. Kemudian Allah bagi sedikit demi sedikit. Faham? Jadi itu dipanggil baharu. Jadi kudrah kita itu kudrah yang baharu. Jadi i'tikad mereka Qadariyah ni, i'tikad mereka bahawa kudrah hamba yang baharu memberi bekas, yakni memberi kesan. Sama ada boleh sihat ke tak boleh sihat ke, kudrah kita lah, kebolehan kita lah, kepintaran kita lah. Berjayanya kita tu sebab kebolehan kita, kepintaran kita, usaha kita lah, yang memberi bekas, memberi kesan, memberi hasilnya. Okey. Memberi bekas, memberi kesan kudrah hamba pada segala perbuatan. Arab kata segala perbuatan af'al. Kalau satu perbuatan panggil fa'lun, kan dia panggil singular. Kalau af'al ni plural, jamak. Mana segala perbuatan kita tu, kitalah yang memberi bekas, memberi kesan. Sama ada kita bercakap ke, kita berfikir ke, kita bergerak, kita diam ke, kita buat, segala apa kita buat itulah memberi kesan
bakas pada segala perbuatan hamba yang ikhtiyariyah, yakni yang pilihan dengan kehendak kita sendiri. Maka barang yang berlaku pada hamba daripada segala perbuatan dan usaha hasil dengan ikhtiar, dengan pilihannya, kehendak dia sendiri, sekaliannya kesan, yakni athar, kesan panggil athar atau bekas kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba, sama ada perbuatan itu dengan mubasyarah secara langsung atau dengan tidak langsung. Dia kata tawallud, tak langsung tawallud, maka i'tiqad demikian itu kufur semata-mata pada mazhab ulama ma wara'an nahri. Apa dia ma wara'an nahri? Nombor 50 dia kata sekarang dikenali dengan negara-negara Republik Uzbekistan, bahagian barat daya Kazakhstan dan utara Afghanistan, dekat dengan Gohidgostan. Itu 3 Abdul. Okeylah kan. Fahamlah kan. Jadi ini kalau kita belajar sekolah dulu, masa kita sekolah, saya sekolah adalah belajar ni sikit ni qadariyah ni. Jadi senang, simple je. Allah jadikan kita, kemudian Allah bagi kita kudrah, kebolehan, kepintaran, usaha, ikhtiar kita, itulah yang memberi kesan, bukan Tuhan lagi, bukan kudrah Allah Ta'ala lagi. Jadi kita bekerja, dengan kerja kita itulah kita dapat rezeki, bukan rezeki itu daripada Allah. Kita punya usaha kita, ikhtiar kita yang menyebabkan kita berjaya, bukanlah kudrah Allah Ta'ala lagi. Jadi kudrah kita tu mari mana? Kudrah kita tu daripada Allah Ta'ala. Kan? Sebab itu dia kata apa saja perbuatan kita yang ikhtiari, yang kita usahakan, yang kita nak buat sendiri, pilihan tu, jadi apa yang berlaku usaha tu hasil adalah kesan daripada kudrah yang Allah jadikan kepada hamba. Sama ada perbuatan itu secara mubasyarah, ataupun yang tawallud, yang tak langsung. Contoh seperti cincin yang ada pada jari. Cincin yang ada pada jari. Jadi i'tiqad kita, gerak yang jari kita bergerak. Ataupun saya contoh ni lah, gelas. Gelas yang ada pada tangan saya ni, saya gerakkan tangan, maka gerak tangan saya itu daripada Allah Ta'ala. Lepas tu gelas bergerak ni, siapa gerakkan? Tangan gerak, tangan yang menggerak. Tapi segi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, tangan kita Allah gerakkan, gelas ni pun Allah yang gerakkan, bukan tangan kita yang menggerakkannya. Segi i'tiqad. Tapi segi bercakap, tanganlah yang gerakkan. Nak bercakap ni Allah Ta'ala gerakkan tangan saya, Allah Ta'ala gerakkan cawan yang kat tangan saya, kan panjang cerita tu. Kan, segi i'tiqad macam tu. Kan, segi i'tiqad. Fahamlah. Mana kita gerakkan jari, senang. Jari kita ada cincin, kita gerakkan jari, bukan nak gerakkan cincin tu. Tapi sebab cincin tu ada pada jari, segi pandangan zahir, jari kita itulah menggerakkan cincin. Tapi segi akidah, jari itu Allah gerakkan, cincin yang ada pada jari itu pun Allah gerakkan, bukan jari kita menggerakkan. Segi qadariyah tak, dia kata jari kita lah yang menggerakkan cincin tersebut. Yang menggerakkan tangan kita Allah Ta'ala, kan? Yang kudrah yang Allah jadikan pada kita, kita menggerakkan. Dan cincin tu kebetulan daripada jari, kitalah yang bukan Tuhan lagi. Jadi di sisi para ulama dipanggil ma wara'an nahri, maknanya negara-negara yang seberang sungai. Sungai mana? Sungai Linggi. Bukan Sungai Linggi, ini sungai di negeri Uzbekistan tu, adalah sungai dia tu.
kan. Ni negeri Khurasan ni, negeri Uzbekistan, Bukhara, Samarkand, negeri Termus kan, yang dalam dipanggil Khawarizm, dalam empayar Khawarizmi, itu dipanggil negara seberang sungai kan. Imam Bukhari dia bukannya ulama Arab, dia panggil ulama ma wara'an nahri, mana ulama seberang sungai. Imam Tirmizi macam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Imam Abu Laid Samarkand, yang tu semua dipanggil ulama seberang sungai. Sungai itu sungai di sanalah yang memisahkan benua Arab ke benua diorang kan. Jadi di sisi ulama situ dia kata i'tiqad ni kufur, kafir tu. I'tiqad Qadariyah ni kalau begini i'tiqadnya kafir. Dan pada pendapat mazhab jumhur ulama, majoriti ulama, i'tiqad itu kufur, i'tiqad Qadariyah ni kufur jika diharuskan oleh mereka itu nescaya Allah Ta'ala lemah daripada menjadikan segala perbuatan, itu baru kufur. Jadi sisi ulama jumhur kata, kita nak kata dia kufur pun tak semesti dia kufur, tapi sekiranya dia beriktikad seolah-olahnya Allah tu lemah, macam itulah cincin yang ada pada jari. Iktikad kita, jari itu Allah gerakkan, cincin itu pun Allah gerakkan. Bukan jari kita menggerakkan cincin, segi iktikad. Kalau kita iktikad jari itu Allah gerakkan, cincin itu bukan Allah gerakkan, itu iktikad tu boleh bawa pada kufur. Sekiranya kata jumhur ulama, mereka mengharuskan, mereka beriktikad Allah tu lemah dalam menjadikan segala perbuatan. Jadi jumhur ulama ni dia agak ringan sikit lah. Dia tak terus, sebab dia kata Qadariyah ni dia ada iktikad kudrah kita tu Allah jadikan, kesan daripada perbuatan kita tu kesan daripada kudrah Allah jadikan. Tapi kalau dia kata pasal Allah lemah nak menjadikan tu, dia Tuhan tu ada lemah, kekurangan pada Allah, yang tu jadi kufur. Tapi i'tiqad ni senang cakap, bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, macam saya sebut tadi lah, jari kita pun Allah gerakkan, cincin yang ada pada kita pun Allah gerakkan. Macam kita naik kereta kan, tayar yang menggerakkan body tu ke? Tak, tayar tu pun Allah gerakkan, minyak tu pun Allah gerakkan, enjin tu pun yang Allah gerakkan. Bukan minyak tu yang menggerakkan, bukan petrol tu yang memberi, semuanya Allah Ta'ala yang menggerak. Kita yang mandu tu pun Allah Ta'ala menggerakkan. Segi akidah begitu. Tapi segi bercakap, kau datang siapa bawa? Allah Ta'ala bawa aku datang sini. Pening kepala kita. Nak kan? Segi akidah, cakap datang dengan siapa? Kau datang naik apa? Naik kereta. So bawa kereta, Allah Ta'ala bawa kereta. Haru cakap macam tu. Cakap macam tu haru lah kan. Jadi segi akidahnya, i'tiqad kita kan, yang membawa kita adalah Allah Ta'ala, bukan kenderaan tersebut. Bukan. Tapi bercakap sebab dia ada syariat. Dia sebutlah ada syariat, ada tarekah, ada hakikat, ada ma'rifah. Jadi bercakap kena guna bahasa syariat. Tak boleh guna bahasa hakikat depan orang, jadi lingkup dunia. Jadi lingkup kan. Itu kadang banyak orang terlingkup tu. Mengaji tak ada guru. Sebab tu mengaji mesti ada guru. Man lam yaku syekh fa syaitanu syekhuhu. Siapa yang belajar tak ada guru, syaitanlah guru dia. Aku guru direct pada Allah Ta'ala. Hebatlah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab tak ada guru yang nak sahihkan dia.
Nabi SAW bila pertama kali dia beruzlah di Gua Hira, dia beruzlah di Gua Hira, umur 35 tahun, berulang alik. Kalau belajar sirah, kami dulu belajar sirah lah. Rasulullah umur 30 tahun, daripada Mekah dia pergi duduk di Jabal Nur di Gua Hira. Kadang-kadang duduk 3 hari 3 malam, kadang duduk 10 hari 10 malam, kadang-kadang duduk sebulan. Bekal lah, dia balik rumah ambil bekal, duduk berkhalwat. Ya tahannas fil ghari Hira, dia kata menyendiri di Gua Hira. Kemudian bila umur 40, daripada umur 35 dia ulang alik, bukannya sehari 2 hari, bukannya setahun, daripada umur 35 sampai umur 40 kan. Kemudian Jibril pun datang. Jibril AS datang, bagilah dia wahyu Quran yang pertama turun, Iqra. Iqra. Iqra, dia kata ma ana biqari'in, dia peluk 3 kali. Lepas tu Jibril pun ajar ambil habis 5 ayat ni kan. Lepas tu Nabi SAW pun turun pada bukit Jabal Nur tu, balik ke Mekah. Jumpa Khadijah, dia kata selimutkan aku, zammiluni. Dia menggigil, takut sebab benda pelik berlaku. Okeylah, Khadijah pun pujuk. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha bawalah Nabi SAW jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia ni saudara sepupu, lebih kuranglah sepupu atau pupu-pupu Khadijah. Dia ni orang Arab Quraisy tapi beriman dengan agama lah Nasara. Itu dia banyak kitab-kitab Nasara ni dia tahu, dia mengaji. Bila Nabi SAW cerita begini, dia kata apa yang datang kepada engkau itu dipanggil namus. Itu pernah datang kepada Musa, kepada Nabi-Nabi. Mana engkau ni dapat Jibril lah, Jibril datang, tutup buku. Kan habis dah cakap tu. Maknanya Nabi SAW pun bila dia datang sesuatu benda, Allah Ta'ala susun dia kena berjumpa dengan satu orang, Waraqah bin Naufal. Khadijah pergi bawa nak memastikan apa yang dia dapat tu betul ke tak betul, ajaran original ke ajaran sesat. Maknanya itu dipanggil penasihat, guru. Bukanlah kata Waraqah itu guru, cuma nak pastikan. Faham tak? Itu dipanggil sanad lah. Mesti ada begitu. Dia pakai mimpi, pakai ilham ya. Tak ada siapa yang mengesahkan benda itu betul atau salah ya. Sebab tu kata ulama tasawuf, man lam yakun syekh fa syaitan syekhuhu. Siapa yang tak ada guru, syaitanlah tok guru dia. Jadi kena berguru kan, supaya kita terselamat daripada i'tiqad yang bukan-bukan. Jadi kena faham segi i'tiqad, benda hati. Segi bercakap, memang kita bercakap dengan bahasa yang biasa, bahasa kebiasaan. Okey. Jadi takat tu je lah yang boleh kita kongsi ala qadar. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Semoga kita selamat daripada fitnah-fitnah. Ya, ni kerosakan fitnah ni mana kerosakan. Kerosakan tipu daya yang boleh menjejaskan pegangan kita dengan Allah Ta'ala, pegangan kita dengan agama Islam kita ni yang sebenar, berladaskan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah silap dalam penyampaian, ada terkasar bahasa ataupun penyampaian yang kurang jelas. Itu semuanya daripada kelemahan yang ada pada saya. Sedikit sebanyak yang kita kongsikan semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para awliya Allah qaddasallahu sirahum, dan juga dengan keberkatan para ulama yang berkhidmat dengan agama secara ikhlas, dan dengan keberkatan yang saya kasihi dan sanjungi almarhum tuan guru saya rahimahullah ta'ala dan guru-guru yang mendidik saya, dan juga dengan keberkatan
kedua ibu bapa kita semua yang mana mereka mendoakan kebaikan untuk kita, dan juga dengan keberkatan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Syai'un lillah lahu wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatizatina wa liman ahabba ilaina wa li zawjatina wa li auladina wa li zuriyatina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bi du'ail khair wa li dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah.